Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kepada yang bakal menduduki peperiksaan khususnya SPM pada tahun ini. Bagi murid sekolah rendah, mereka sudah tidak ada UPSR. Bagi PT3 pula, peperiksaan ditangguhkan kerana COVID-19 dan sebagainya. Jadi kepada murid yang akan menduduki peperiksaan besar khususnya SPM, selalu tertanya-tanya, bagaimana nak berjaya? Aku ingin berjaya, tetapi bagaimana? Jadi pada hari ini cikgu nak bawa satu tajuk. Aku ingin berjaya, tapi bagaimana? Dalam diri kita ni ada dua. Satu negatif dan satu lagi positif. Yang banyak dalam diri kita ni ialah negatif. Negatif boleh ditukar kepada positif. Jadi bagaimana nak tukar? Yang negatif tukar jadi positif. Positif yang terbaik. Jadi kita nak yang terbaik dalam diri kita ni. Kita nak berjaya. Jadi yang negatif tu mesti kita tukar kepada positif. Antaranya dalam diri kita ni sebenarnya ada banyak ciri-ciri yang negatif. Jadi yang negatif ni kita nak tukar jadi positif. Cikgu ambil contoh. Antara sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita ni, yang pertama kita rasa malu. Okay? Yang malu ni kita nak tukar jadi tegas. Contoh cikgu bagi ya. Ada murid, ada pelajar, cikgu suruh bagi pendapat, malu, segan. Sedangkan kamu ada idea. Jadi kalau kamu dilantik menjadi ketua, kamu dilantik menjadi seorang pengawal dan sebagainya, jangan tolak. Kamu ambil itu sebagai satu tanggungjawab. Jangan malu-malu. Contoh kalau ketua kelas, guru masuk, guru keluar dan sebagainya. Bangun dengan penuh semangat. Bangun. Assalamualaikum cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Terima kasih cikgu. Jangan penuh semangat. Jangan malu-malu. Ini cakap seorang-seorang. Bangun. Terima kasih cikgu. Kamu sendiri. Okay? Jadi seorang yang tegas. Yang kedua, sombong. Jangan jadi bodoh sombong. Orang tua-tua lalu kata, jangan jadi bodoh sombong. Dahlah bodoh sombong pula. Apa contoh? Kalau kita tak faham, kita tanya kawan. Kalau kita tak faham, kita tanya guru. Jangan rasa sombong, aku boleh buat ni. Tapi dalam peperiksaan tak mampu nak buat. Kita tukar sifat sombong ni, tukar jadi seorang yang mudah mesra. Kita bertanya kawan, kita berbaik dengan kawan. Okay? Jadi lama-lama orang akan selesa dengan kita. Jangan jadi seorang yang sombong. Walaupun kita nak orang kaya dan sebagainya, jangan sombong. Kita pergi sekolah naik BMW, kawan naik motosikal, jangan sombong. Okey, seterusnya, pendiam. Pendiam ni bagus, kita tak kacau orang. Tetapi pada masa yang sama, pendiam ni akan jadi negatif. Contoh, kalau guru bagi tugasan kerja berkumpulan, kerja berpasangan, yang perlu kita berbincang dengan kawan, dengan rakan-rakan. Jadi kita jangan diam, kita ada idea, kita bagi pendapat dan sebagainya. Kita tukar pendiam ni jadi seorang yang peramah. Peramah biar bertempat, jangan jadi mulut murai. Nanti orang tak selesa pula. Okey. Cikgu sebut ringkas-ringkas ini saja. Okey, yang seterusnya malas. Ini ramai menguasai sifat diri ya. Sesiapa sajalah, kadang-kadang sampai ke dewasa pun sifat malas tu masih ada. Macam bagaimana kita nak buang sifat malas? Kita ambil jadi contoh rakan-rakan yang rajin. Kita tengok dalam kelas. Ada rakan kerja rumah, dia buat di sekolah. Ada masa lapang, dia baca buku. Kamu ambil tu sebagai contoh, apa yang dibuat kamu cuba buat. Lama-lama dia akan menjadi satu kebiasaan dalam diri kamu. Contoh sekarang ni, terlampau marah sangat. Sampai tu tak malas nak cari makanan sampai tengok Grab. Grab menjadi popular sebab apa? Kita telefon je, dunia dia hujan jadi kamu telefon dah Grab hantar makanan. Okay? Itu contoh. Dalam keadaan tertentu, kita perlukan mereka Grab. Tetapi jangan jadikan ia sebagai kita ni malas. Okay, seterusnya, pemarah. Ini orang yang panas baran. Jangan jadi seorang yang panas baran. Kenapa? Orang yang panas baran ni dia akan cepat marah. Contoh, kalau kamu di satu hari nanti boleh pergi ke kantin, kita kena beratur, beratur. Kita nak menaiki bas, nak balik naik van dan sebagainya, kita kena beratur. Di mana saja kita berada, jangan jadi seorang yang cepat marah. Kawan tersilap sikit, tersentuh kita sikit, kita dah marah. Kita jadikan seorang yang sabar. Sebab sabar itu separuh daripada iman. Ingat, Nabi cukup suka orang yang sabar. Seterusnya, sifat penakut. Penakut yang tidak bertempat. Okay? Berani pun biar jadi berani yang bertempat. Yang penakut ni contoh, kamu nak pergi ke tandas, takut. Ajak kawan teman, kadang-kadang sampai 3 orang. Itu buang masa. Kawan nak belajar dalam kelas, tapi kamu ajak pergi ke tandas sebab kamu rasa takut. Kamu berada seorang di rumah mak ayah pergi kerja pun takut. Jadi sifat penakut ni kita tukar jadi seorang yang berani. Takut nak bagi pendapat. Jangan takut salah.
Okay? Berani bagi pendapat dan sebagainya. Yang seterusnya, sambil lewa. Ini orang yang buat kerja tidak bersungguh-sungguh. Bab kata pepatah, melepaskan batuk di tangga, janji siap. Dalam periksa, kamu janji jawab peperiksaan tapi kamu tak tahu betul ke salah. Kamu main buat saja. Jadi yang negatif ni kita tukar jadi positif. Jadi seorang yang berdedikasi, menjalankan sesuatu tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Dalam peperiksaan kita nak jawapan kita tu betul dan sebagainya. Jadi negatif sambil lewat tukar kepada seorang yang dedikasi. Okay, berikutnya ragu. Ni ragu-ragu, was-was ni yakin. Kita tukar kepada yakin. Ragu-ragu ni tak yakin, kita tukar kepada yakin. Boleh tak boleh aku berjaya? Nak pula kalau abang dengan kakak kamu dalam keluarga dah berjaya, kamu yakin insyaAllah abang dengan kakak boleh. Aku juga ingin berjaya seperti mereka. Jadikan dia sebagai contoh. Jangan dia ragu-ragu, tukar kepada yakin. Dan akhir sekali, ni yang kita nak ambil ni. Gagal ni kita nak tukar kepada berjaya. Bagaimana orang yang gagal ni boleh berjaya? Kebanyakan orang-orang yang hebat, satu ketika dahulu mereka adalah orang yang gagal. Tetapi akhirnya sifat gagal tu mereka tukar menjadi positif, jadi berjaya. Kamu boleh baca contoh-contoh orang yang gagal hingga orang berjaya. KFC, pencipta lampu dan sebagainya tu. Dalam video-video sebelum cikgu pernah kongsi ya. InsyaAllah nanti cikgu akan bawa lagi beberapa contoh bagaimana orang yang pernah gagal akhirnya mereka boleh berjaya. Khususnya pelajar yang gagal akhirnya menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kalau nak berjaya, kita buang sifat yang negatif ada dalam diri kita, kita tukarkan jadi positif. Ingat, ringkas saja cikgu cakap, kalau nak berjaya, ada caranya. Buang semua sifat negatif, tukar kepada sifat positif. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye.